Yang ini graf berpemberat. Graf berpemberat. Siapa yang paling berat dengan tak berpemberat. Ini simple je sebenarnya. Okay, dia ada jenis graf. Ada yang terarah dan tak sama je. Jenis graf tu dua-dua ada. Graf terarah dengan tak terarah. Okay. Tepi. Tepi. Ini yang penting. Tepi. Tepi tu kat mana? Kalau ada titik A, B, tepinya AB lah. Ada dua titik, satu A, satu B. Tepi dia AB lah. Takkan PQ pula. Okay, faham? Tu dah kenapa. Okay. Diberi nilai atau pemberat. Tiada nilai atau pemberat yang dinyatakan. Nilai pemberat ni apa bendanya? Contohnya, contoh. Timbang berat. Okay, contoh dia macam inilah. Okay, saya ada satu bandar A. Sini bandar B. Jarak A ke B ini, dakwatnya hilang. Okay, ni anggaplah garis lurus gitu. Okay, yang ini graf apa? Tu betul lah. Sekarang ni kita masuk pemberat tak pemberat. Ini tak berpemberat. Tak pemberat. Sebab tak ada nilai. Kalau saya letak sini 7 km. Itu graf pemberat lah. Ada nilai. Okay, faham? Itu je. Okay, contoh mewakili jarak di antara dua bandar macam tu. Masa yang diambil, kan kamu dah belajar. Bukan kamu belajar, ni tingkatan 5 belajar. Nanti sekarang belajar tingkat 5. Kamu nanti belajar bab selepas ini. Tajuk dia mana ke dianya? Dah nak habis-habis sikit. Tajuk dia kebergalian sukatan. Kamu belajar lepas ini graf gerakan. Tingkatan 5 belajar graf laju masa semua tu kan. Kamu akan belajar tingkatan 4. Kalau KBSM belajar tingkatan 5. Dia ada masa yang diambil. Contohnya kamu naik motor dari bandar A ke bandar B, berapa masa dia. Okay. Nilai suatu arus, kos dan sebagainya. Kalau tak berpemberat, maksudnya yang tak ada, dia just menyambungkan sahaja. Contohnya kamu buat carta organisasi kelas kan. Kan ada kamu buat garis, ini gambar kamu, gambar kawan kamu, pengerusi, timbalan pengerusi tu kan. Itu graf tak berpemberat. Dia just menyambungkan sahaja, tak ada nilai pun kan. Okay, peta alih, iting peta kan. Peta pokok, peta buih. Lagi macam itu saya buat peta Instagram tu kan. Macam mana dia punya connection dia tu. Dia tak ada nilai lah. Itu maksudnya tak ada berpemberat. Okay, kita tengok contoh ni 8 ni. Okay, kita tengok contoh 8. Rajah di sebelah menunjukkan pilihan laluan sehala Izarul untuk menjalankan latihan larian. Bucu V1, okay, kita tandakan. Bucu V1 ialah tempat permulaan dan bucu V5, mana V5? Okey, ialah tempat akhir sebelum dia balik ke rumah. Dia balik ke rumah ke mana? Dia balik ke rumah ke mana? Tengok muka saya, mana ada apa. V1 mula, V5 tamat. Balik rumah di mana? Balik rumah V1 lah balik. Mula mana? V1. V5
tamat. Balik ke rumah, V1 lah. Dia mula di rumah, lari, tamat, baliklah rumah balik. Okey, soalan dia. A. Jarak laluan sehala yang terpendek dari V1 ke V5. V1 nak ke V5 ni mana yang paling cepat, yang paling pendek? Ikut mana? V1, V3, V4, V5. Kita ada beberapa jalan dan laluan. Kita ikut sama ada sini. Kita ikut sama ada sini. Sini. Ataupun sini. Bagi warna lain. Sini. Mana? Mana paling dekat? Kalau tengok laluan sehala yang pendek, V1, V2, V5 ataupun V1, V3, V4, V5. Okey. Yang terpendek adalah V1, V2, V5. So V1, V2, V5 campurkan. 600 campur 500 berapa? 1100. Berapa kilo? 1.1 kilometer. Ada ke susah benar? Tak ada kan? Okey. Jarak laluan sehala yang terpanjang. Yang terpanjang kamu ambil lah V1, V3, V4, V5. 500 campur 500 600. Ui. 1000 campur 500 1500. Itu panjang ke? Panjang ke? Tak cukup panjang. Tak cukup panjang. Mana yang panjang? Kamu kena cari laluan yang panjang. Kalau kamu bawa teksi nak duit lebih, kamu cari jalan panjang kan? Mana jalan panjangnya? V1 600 sini. Sebab kalau pergi sini baru 500. Baik, pergi sini 600. Okey, dari sini ini terus tamat. Ini 800, ini 900. Pergi lagi sini. 6 campur 9. 6 campur 9. 1000. Okey, lagi mana lagi? Kat sini. Takkan patah balik. Pergi sini. Apa pergi sini 500 kan? Lari sini, pergi sini balik. Barulah panjang. 6 campur 9 campur 5 campur 5. Ya, 2500 kilometer. Okey? Boleh? Boleh? Okey. Ni maknanya kena cari jalan. Kena cari jalan. Kenapa kita kena belajar ni cikgu? Cari-cari jalan ni. Okey, yang terakhir C. Bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak lalian sehala adalah di antara 1.4 kilo hingga 2.1. Ini contohnya apa ni? Nak buat apa ni? Kan kamu tiap-tiap tahun ada merentas desa. Kan? Jadi cikgu kamu kena cari jalan. Jarak larian kamu mesti sekurang-kurangnya katakan 10 kilometer. Walaupun kamu tahu ada shortcut, kan, tapi cikgu kamu kena tentukan 10 km. Jadi mana laluan-laluan dia? Inilah contoh cara kiranya. Kamu ingat cikgu tu main bagi saja laluannya. Boleh faham? Sebab apa kita kena belajar ni? Okey, mesti 1.4 km. Mana jalannya? Mana jalan yang kamu boleh lalui? Daripada 1, V1. Mana? Dia mesti lebih 1.4. Kalau ini 6, 5, tak boleh. Mesti lalu sama ada sini 1, 2, 3, 4 ataupun sini boleh. Sini, cukup tak? 5, 1000, 1.5. Lagi? Ada lagi? Ini boleh tak? Sini. 6 campur 8.
6 campur 8 campur 5. Okay, boleh? Ada 3 jalan boleh buat. So ada 3 jalan. Sebab jarak dia di antara 1.4 hingga 2.1. Yang ni boleh ke sampai 2.1? Tadi kira macam lebih je. 2.1. Ini dah 2.5 yang tadi kira. Kalau kamu buat sini, 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 dah 2.5. Mana boleh? Dia mesti kurang pada 2.5. Jadi ada berapa jalan je? Ada 2 sahaja. Jalannya adalah sini, sini, sini. 1. Lagi sini, sini, sini. 2. Yang kamu kira yang B tu dah lebih daripada 2.1 kilo. Nampak ni 2.5. Boleh faham? Okey.